What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan korang semua full spoiler bagi chapter yang ke-1081 yang merupakan satu lagi chapter yang sangatlah hype bagi watak Monkey D. Garp. So jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow TikTok Kimis Coverto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel curi yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarodamo. Kisah seorang anak yang duka Mustafa karena ibunya batuk. Untuk pengetahuan korang semua, full spoiler pada kali ini telah pun dikongsikan kepada kita semua oleh Mugiwara_23. Menurut spoiler, tajuk bagi chapter yang ke-1081 nanti bakal berjudul 10th Ship Captain Kuzan. Dalam cover page chapter nanti kita akan dapat melihat satu color spread yang menunjukkan Mugiwara Pirates yang sedang tidur sambil ada berbuih yang berterbangan di atas mereka. Chapter ini nanti dikatakan bakal dimulakan dengan sambungan bagi perlawanan Garp yang sedang berada di Hachinosu dalam chapter yang lepas. Kuzan akan muncul di tengah-tengah bandar Hachinosu dan membekukan Hibari. Kapten Koby pula akan segera berlari untuk menyelamatkan Hibari. Kuzan kemudiannya dikatakan bakal menuju ke arah Monkey D. Garp untuk berlawan secara one by one dengan Garp. Kuzan juga akan bergerak secara bersendirian tanpa ada nakama Blackbeard Pirates yang lain bersamanya. Kuzan kemudiannya akan bertanya kepada Garp, adakah Garp mampu untuk menyerang anak murid pertama yang dididik oleh Garp itu semata-mata untuk menyelamatkan anak muridnya yang baharu, iaitu Koby. Kuzan juga akan menambahkan lagi bahawa dia sangat kagum dengan karakter Garp yang sering bertindak sesuka hati mahunya tanpa menghiraukan orang lain. Maka disebabkan oleh ketakjubannya terhadap sikap Garp, Aokiji melakukan perkara yang sama dan telah pun membuat keputusan untuk menyertai Blackbeard Pirates. Garp kemudiannya akan memberitahu kepada Aokiji bahawa dia pernah mengajarkan kepada Aokiji untuk hidup mengikut keadaan semasa. Kita kemudiannya bakal tunjukkan dengan sebuah flashback daripada Aokiji Kuzan yang telah pun berlaku pada 1 tahun yang lepas di sebuah pulau tertentu selepas daripada pertarungan Aokiji menentang Akainu. Sebahagian daripada Blackbeard Pirates dikatakan telah pun tiba di pulau tersebut pada saat itu. Mereka semua telah pun melihat beberapa daripada nakama mereka yang telah dibekukan. Antara watak yang telah dibekukan oleh Aokiji itu termasuklah San Juan Wolf, Vasco Shot dan juga Doc Q. Blackbeard Pirates kemudiannya telah pun memasuki sebuah bar yang berada di pulau tersebut dan melihat Kuzan berada di sana. Blackbeard dan Kuzan telah pun minum dan berborak bersama dengan Kuzan. Lafitte kemudiannya telah pun membisikkan kepada Tish untuk membunuh sahaja Kuzan dan mengambil kuasa buah iblis Kuzan bagi menguatkan lagi angkatan lanun mereka. Kuzan telah pun mendengar bisikan daripada Lafitte itu dan menjadi sangat marah lalu tangkas bersedia untuk berlawan dengan Blackbeard Pirates. Akan tetapi Blackbeard telah pun meminta maaf kepada Kuzan atas kebiadaban Lafitte itu dan menawarkan kepada Kuzan untuk menyertai Blackbeard Pirates. Tish kemudiannya telah pun bertanyakan kepada Kuzan tentang The Man with the Burn Scar kerana ianya dikatakan bahawa lelaki berparut itu memiliki road poneglyph yang terakhir bersamanya. Kabar angin juga mengatakan bahawa lelaki berparut itu berlayar di atas sebuah kapal yang berwarna hitam dan lelaki itu mampu untuk menghasilkan pusaran air yang mampu menenggelamkan musuh-musuhnya ke dasar lautan. Kita juga dikatakan bakal ditunjukkan dengan sebuah bayangan kapal semasa perbualan mereka berdua nantinya. Shiryu kemudiannya akan mencelah dan mengatakan bahawa lelaki berparut itu berkemungkinan bekerja untuk the world government. Ianya bukanlah satu perkara yang mengejutkan sekiranya world government memegang satu daripada 4 road poneglyph untuk mengelakkan lanun daripada berjaya tiba di One Piece. Kuzan kemudiannya mengatakan bahawa dia langsung tidak mempunyai maklumat tentang lelaki berparut yang dimaksudkan oleh mereka semua. Kuzan kemudiannya akan bermonolog seorang diri mengatakan bahawa mungkin dia sendiri sebenarnya adalah lelaki berparut tersebut, tapi satu-satunya memori yang dia miliki tentang poneglyph adalah semasa di Ohara. Kalau aku pernah nampak batu yang berwarna merah, mesti aku akan ingat punya, kata Aokiji kepada dirinya sendiri. Flashback Kuzan kemudiannya akan tamat dan kita akan ditunjukkan dengan sambungan
pertarungan bagi Garp dan Kuzan. Kuzan akan menggunakan serangan Ice Ball kepada Garp, yang mana serangan ini pernah digunakan kepada Whitebeard semasa di Marineford dulunya. Namun demikian, Garp dengan mudah akan berjaya untuk menghancurkan ais yang dihasilkan oleh Aokiji itu. Garp kemudiannya dikatakan akan mencekak kepala Kuzan dan kemudiannya akan menggunakan satu serangan yang baharu kepada Kuzan. Garp kemudiannya berkata hanya mereka yang lemah sahaja yang teragak-agak untuk bertindak. Kemudiannya Garp akan menggunakan teknik Blue Hole. Garp dikatakan akan menghancurkan badan Kuzan dan bahkan menyebabkan tanah terbelah dua dengan tumbukannya itu. Keseluruhan badan Kuzan dikatakan bakal rebah ke bumi. Panel kemudiannya akan beralih ke arah Pulau Winner Island. Di sana kita akan melihat Blackbeard dengan wajah yang berdarah sambil termengah-mengah. Blackbeard sedang berfikir apakah tindakan yang sepatutnya dilakukan olehnya sekarang. Blackbeard kemudian akan berkata, "Zihahaha, apa yang patut aku lakukan dengan kuasa ini? Patutkah aku menggunakannya ataupun menjualnya?" Beppo kemudiannya akan melihat apa yang sedang berlaku kepada kaptennya itu. Beppo dikatakan akan mengambil satu ubat istimewa yang telah pun diberikan oleh Chopper kepadanya. Ubat ini memberikan Beppo kemampuan untuk bertukar ke dalam mod sulongnya tanpa perlu melihat bulan. Beppo dikatakan bakal kelihatan sangat epik dalam mod sulongnya itu. Dia bakal kelihatan seperti seekor beruang kutub gergasi. Itu juga nantinya akan melihat form sulong Beppo ini dalam satu panel yang penuh. Beppo kemudiannya akan menyerang Teach sebelum Teach sempat mengambil kuasa daripada Law dan melarikan diri ke dalam lautan. Kemudian dalam satu double page kita bakal ditunjukkan dengan kapal Polar Tank yang telah pun hancur dan nakama-nakama Law yang telah pun terbujur kaku di daratan, manakala sebahagian yang lain terdampar di lautan. Director kemudiannya akan berkata, di Pulau Winner Island, New World, Trafalgar D. Waterloo dan keseluruhan Lanun Hard Pirates telah pun dikalahkan. Dan so nak tahu what happens exactly in this chapter, make sure korang tonton video chapter review yang insyaAllah akan aku hasilkan nanti. Okay, first of all, dari full spoiler ni kita dah boleh nampak dah perangai Oda ni macam mana kan. Sebelum ni yang petik pasal Man with the Burn Scar tu kit je. Kali ni Blackbeard dengan Aokiji pun ada terpalit sekali. Aku still tak ada idea solid siapa Man with the Burn Scar tu. Cuma aku mengharapkan juga karakter tu adalah karakter yang baru, yang kuat, yang ada kena-mengena dengan famous karakter dalam One Piece. Sebab barulah nanti akan ada flashback panjang lagi kan. Lagi panjang cerita One Piece, lagi bagus. Lepas tu pasal Law vs Blackbeard, kali ni Lika bagi tahu pasal Beppo tu. Masa orang duk perang kat Onigashima dulu, kau tak rasa nak bersulong? Bertuah punya beruang susu ni. Tapi Oda buat Beppo bertukar jadi sulong time ni pun not a bad timing juga. Dan how Beppo bertukar tu pun kena highlight juga dalam chapter analisis nanti tu. Sebab this is a new revelation regarding tahap jenisnya skill doctorship yang ada pada Tony Chopper. Jadi insyaAllah nanti dalam chapter analisis nanti kita akan berdiskusi tentang perkara ini dan mungkin beberapa perkara lagi yang kita perlu tunggu dulu chapter baru keluar. Sebab maybe dari lukisan and dialog dalam chapter baru nanti akan membuka ruang untuk kita berborak juga kan. So stay tune. Okay, so guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah see you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi